Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang memberi kepada kita taufik dan keizinan untuk kita teruskan lagi pada hari ini dalam bulan yang barakah ini daripada hari-hari pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita, mencatat kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmatnya dan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang telah kita berada dalam kitab kita ini, kalau tak silap muka surat 57 tak? Situ. Pada muka yang ke-57, setelah pengarang rahimahullah membilang pembahagian sifat berdasarkan dalil, kita sampai pada muka yang ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini memulakan dengan sifat wujud. Pengarang kitab ini merujuk kepada sahibul matan yang menyusun matan itu, iaitu Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Imam Sanusi, iaitu matan Ummul Barahin atau matan Sanusiyah ataupun Sughra, dipanggil Aqidah As-Sughra. Imam Sanusi memulakan dengan sifat wujud. Jadi bila dibilang sifat, sebagaimana juga menjadi kebiasaan para ulama akidah, bila dia bilang sifat yang wajib bagi Allah, dibilang wujud dulu. Kerana apa? Kerana keseluruhan baki sifat yang lain adalah terbina di atasnya. Kerana sifat-sifat lain, untuk mengisbatkan lain, sifat-sifat lain mesti isbatkan wujud dulu. Apabila kita nak isbatkan sesuatu bersifat dengan sifat, maka tidak dapat tidak, sesuatu itu mesti wujud dulu. Bila kita kata masjid kebaikan, masjid kebaikan kena ada dululah, barulah kita boleh sifatkan dia. Warna dia apa, besar dia besar mana, dibuat daripada apa. Kalau tidak wujud, jadi pensifatan tu panggil sia-sia, kerana tidak ada zat yang wujud itu. Jadi sifat yang mula-mula yang dibilang ialah sifat wujud, kerana sifat-sifat lain akan terbina di atas sifat wujud itu. Kita nak bincang tentang Tuhan, sifat apa? Pasti kita kena isbatkan kewujudan Tuhan dulu. Jadi paling penting dalam perbincangan sifat ialah dibincangkan wujud dulu. Anda telah mengetahui bahawa wujud ialah sifat nafsiyah. Kita dah maklum dah, wujud ini nama dia, kategori dia dinamakan sifat nafsiyah, iaitu dengan dinisbahkan kepada an-nafs, nafsiyah, bahasa Arab ni, dinisbahkan kepada nafs, yakni zat. Nafs tu makna zat. Bila kata sifat nafsiyah, sifat yang merujuk kepada diri zat.
Sifat yang merujuk kepada diri zat sesuatu itu. Tanpa melihat kepada makna-makna lain. Bila kita kata wujud, kita kata meja penceramah ni ada, wujud. Apa maksud? Wujud itu sendiri merujuk pada hakikat keberadaan dan adanya meja ni. Kita tak cerita meja ni warna apa, meja ni besar mana, meja ini saiz apa, dia buat daripada apa, tak. Kita bila sebut wujud, merujuk pada diri zat tanpa pandang hak lain. Jadi sifat wujud tu merujuk kepada diri zat, nafs bagi. Nafsu makna diri sesuatu, yakni zat sesuatu. Sifat ini dinisbahkan kepada zat kerana ia tidak dapat difahami kecuali dengan zat. Sifat ini tidak dapat difahami kecuali dengan zat. Bila kata wujud, wujud tu faham diri atas zat dah. Wujud ini faham diri atas zat, atas sesuatu tu dah. Imam Sa'duddin At-Taftazani mentarifkan sifat nafsiyah sebagai sifat subutiyah, sifat yang sungguh, yang menunjukkan kepada diri zat itu sendiri tanpa ada makna tambahan bagi zat. Sa'duddin At-Taftazani, seorang ulama yang mana yang mahir dan juga jago dalam ilmu kalam. Sa'duddin Taftazani, beliau mentarifkan sifat nafsiyah ni apa dia? Sifat thubutiyah. Sifat nafsiyah ni iaitu sifat wujud tu lah. Kategori dia atau jenis dia dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini ialah dia jenis sifat thubutiyah, sifat yang sabit. Jadi ini biasa kita dengar, sifat wujud ini dia bukan jenis ada tapi dia jenis sungguh. Itu sifat yang sungguh. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, perbezaan sifat yang ada dan sifat yang sungguh. Sifat yang ada dan sifat yang sungguh. Sifat yang ada ni, ada dia tu kita dapat faham dan dapat kita capai dia dengan mana-mana panca indera kita ataupun dengan mana-mana pendakap kita. Kita boleh dapat bezakan. Yang ada sungguh dipanggil ada. Sifat yang jenis ada. Ada sifat yang bukan jenis ada tapi dia jenis sungguh. Dia jenis sungguh. Sifat yang jenis sungguh ni kita panggil sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah. Sebagaimana kita buat contoh dululah. Ambil hak senang, kita buat contoh dulu macam tisu ini. Putih itu ada. Ada. Bila ada ni memang sungguh lah. Bila ada ni maknanya memang sungguh. Ada lagi sungguh. Putih ada tak? Ada. Sebab putih ni kita dapat tengok dia. Dapat reti, dapat faham dia satu benda hak jenis ada pada tisu. Jadi tisu ni warna putih. Ada tisu yang tak warna putih. Dia warna biru, warna merah. Jadi tak ada lah warna putih tu, biru pula ada. Jadi sifat biru itu sifat yang ada. Ada dan sungguh. Ada sifat yang tak ada tapi dia sungguh. Macam kita sebut sebelum ni, pak segi ni lah. Pak segi ni dia bukan jenis ada, dia jenis sungguh. Ia jenis sungguh dan jenis faham reti. Faham reti. Bila potong-potong-potong gitu jadi pak segi. Bila kita ubah dia tak ada pak segi. Pak segi tak ada dah. Jadi 3 segi pula. Dah gimana? Ia lagi gimana? Ia lagi mana? Duduk tepi ke, duduk luar ke, duduk mana? Sebab itu yang putih tetap ada putih. Putih ni tetap ada sebab ia memang ada sungguh. Ada lagi sungguh. Ada pun bentuk-bentuk ini dia sifat yang difahami. Difahami dengan buat begini, ada segi yang 4, panggil 4 segi. Ada segi 3 saja, maka dipanggil 3 segi. Kalau tak ada segi langsung, panggil bulat. Tak segi, orang panggil bulat. Jadi itu semua faham reti. Jenis faham reti ni panggil sungguh. Bila orang tanya, tisu ni
Empat segi, sungguh tak? Sungguh lah. Ada tak empat segi? Ada. Empat segi tu hanya dipaham, direti. Bila lagi kita kata kipas berpusing. Kipas yang tuan-tuan duduk di bawahnya itu berpusing. Ha? Kipas ada tak? Ada. Ada sungguh lah. Berpusing tu ada tak? Berpusing tu ada ke tidak berpusing? Ha? Tak takut nak jawab. Takut lagi nak jawab. Berpusing ada ke tidak? Ada. Ada kata ada. Berpusing tak ada. Dia sungguh je. Nampak tak beza? Tak ada. Nak kata mana berpusing? Wak adanya bilah kipas je. Wak ada tu bilah kipas. Dia gerak gitu orang panggil pusing. Wak ada sungguhnya ialah bilah kipas. Berpusing tak ada. Kalau ada kita boleh ambil boleh asingkan dia. Dia tak ada. Dah adanya bilah kipas itu gerak gitu orang panggil berpusing. Jadi berpusing tu sungguh tak? Sungguh. Kipas tu berpusing. Oh sungguh. Kita panggil sungguh. Jadi dia orang tidak dipanggil ada. Ini istilah ilmu kalam lah. Kalau cakap tu tak ada masalah lah. Kita kata ada tak kipas pusing? Ada tak kipas berpusing? Tu sebenarnya kena ke atas diri kipas. Tapi kalau cakap kita tu tak ada masalah sangat lah. Dalam istilah ini, ulama' membahagikan benda ada dengan benda yang sungguh. Benda yang ada dengan benda yang sungguh. Benda yang ada ni panggil wujudi. Macam bilah kipas itu. Bilah kipas tu ada. Berpusing dia tu tak ada. Tapi reti daripada gerak tu orang panggil pusing. Kalau kita tutup suih, dia tak bergerak. Mana pergi pusing tadi? Masuk balik dalam elektrik. Dia terbang gimana pusing? Tu maknanya hanya kita faham daripada pergerakan tu dipanggil berpusing itu. Maka kita kata kipas berpusing. Sungguh. Sungguh kipas itu berpusing. Jadi berpusing bagi kipas tu sungguh. Berpusing bagi kipas tu ada tak? Tak ada. Boleh tak ni faham tak? Pagi-pagi kena panah enjin sikit lah dulu. Jelas Kita kata apa lagi? Jatuh. Boleh nak jatuh benda ni. Pinjam orang tak boleh. Jatuh. Kita ambil ni lah jatuh. Jatuh. Ambil senang musim durian. Durian jatuh. Durian jatuh dah dalam kebun kita atau belakang rumah kita. Durian jatuh. Jadi yang adanya apa? Durian. Jatuh ada tak? Jatuh tu ada mana? Tepi durian, dalam durian, luar durian, dalam rumah? Tak ada. Jatuh tu hanya dipaham bila sesuatu dari atas ke bawah orang panggil jatuh. Hakikat jatuh tak ada. Tapi dipaham dan direti. Orang reti sesuatu daripada atas turun bawah, dia panggil jatuh. Nak cari jatuh tu memang nak jumpa. Tak? Kalau kita suruh saing kita, pergi cari gak durian jatuh. Durian jatuh belakang rumah. Dia akan cari apa? Kalau dia orang ada otak, dia cari durian, dia cari jatuh. Dia cari durian jatuh. Dia pergi cari jatuh, tak jumpa. Dia akan tak jumpa jatuh. Dia hanya jumpa durian sahaja. Sebab yang ada ialah durian. Yang jatuh, reti dah faham. Tapi orang tanya, durian jatuh sungguh ke? Sungguh. Jatuh tu boleh kita sifatkan dengan sungguh. Tapi ada tak jatuh? Dok lagi ada tak jatuh. Nampak? Okey. Boleh faham jadi sifat nafsiyah ni ialah sifat subutiyah. Sifat yang sungguh. Jadi bila kata zat, ada. Ada tu mana? Ada tu sebenarnya diri zat dah. Jadi dia tu, hakikat ada tu tak ada. Nak kata begitu. Yang adanya apa? Yang ada diri zat itu. Hakikat sifat wujud tu tak ada lah. Hanya faham bila ada zat, orang panggil ada. Zat tu ada. Orang panggil
ada sifat wujud. Sifat wujud tu benda ada tak? Benda baru ke bertampal pada zat tak? Dia hanya faham reti. Bila ada zat, maka kita panggil ada sifat wujud. Ada sifat wujud. Sifat wujud sendiri ada tak? Tak ada. Nak gambar gitu. Lain kalau kita kata zat tu warna putih. Zat itu warna putih. Kita kata zat itu warna putih. Sifat putih tu pada zat. Hak tu, zat tu ada, sifat putih pun ada. Jadi putih ni ada sungguh ni. Putih ni ada sungguh. Dan dia tu lain daripada pemahaman zat. Kita faham zat satu, kita faham putih tu benda lain pula. Hak duduk pada zat. Lain kita kata zat itu ada. Faham tak zat ni bukan, jangan ingat zat besi, kalsium tu bukan. Zat tu diri sesuatu. Diri sesuatu. Ni apa ni kita kata tisu. Tisu warna putih. Kita faham dua benda tu pada pemikiran otak kita. Iaitu zat tisu, diri tisu dan juga warna putih. Dua-dua ni ada. Yang pertama zat tisu itu zat. Yang kedua sifat dia iaitu putih. Ada juga putih. Tapi kita kata tisu ada. Tisu ada. Kita tak tengok pada warna, tengok pada tisu ada. Ada tu hanya merujuk pada zat. Dia tak ada tu. Ada tu sendiri bukan benda hak jenis ada macam putih tadi. Putih tadi, benda hak jenis ada sungguh. Tapi sifat wujud, dia bukan sifat hak jenis ada. Tapi sifat yang jenis faham. Bila zat itu ada, maka kita sifatkan dengan wujud. Okay, boleh? Kiyahlah hak lain. Yang menunjukkan kepada diri zat itu sendiri tanpa ada makna tambahan. Tanpa ada makna dengan tanpa ada sifat tambahan bagi zat tersebut. Bila kata wujud tu dia rujuk pada diri itulah. Masjid ada mana? Diri masjid tu. Kita tak sebut sifat masjid mana tak? Tak ada dalam ayat tu lah maksudnya. Terdapat perselisihan ulama tentang sifat wujud. Ada pendapat mengatakan wujud sebenarnya adalah zat itu sendiri. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Syaikh Ta'ifah Al-Ash'ariyah. Ni Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Berdasarkan pendapat ini, maka wujud itu sebenarnya bukan sifat. Kerana sifat merupakan perkara tambahan ke atas zat dan ia bukan diri zat. Namun Imam Asy'ari mengira wujud sebagai sifat atas jalan bermudah-mudah. Atas jalan ambil mudah. Gini. Sekarang ni gini. Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat wujud ni merujuk kepada diri zat. Bila kata wujud, merujuk kepada diri maujud. Dia bukan sifat yang perlu bilang asing. Bukan sifat yang perlu bilang asing. Al-wujud nafsul maujud. Wujud ialah diri maujud dah. Bila begitu maknanya ada tak sifat wujud? Tak ada lah. Yang sebenar ada ialah diri. Diri perkara yang ada tu. Bukan sifat ada. Jadi kerana itu bila sebut wujud, wujud merujuk kepada diri maujud. Maka wujud itu, adakah dia sifat yang perlu dibilang asing? Tak ada. Bukan sifat kerana dia langsung merujuk pada diri zat, diri maujud tersebut. Kerana itu dia kata, dia sebenarnya bukan sifat kerana sifat merupakan perkara tambahan. Okey, ini sifat mana? Sifat pada makna istilah. Sebenarnya bukan sifat kerana sifat merupakan perkara tambahan atas zat. Ini merujuk kepada sifat dengan makna istilah. Bila sebut sifat, bila itlaq sifat. Bila itlaq sifat. Sifat ini merujuk kepada sifat yang lebih daripada zat. Baru orang panggil sifat. Kalau dia merujuk pada diri zat, orang panggil sifat. Sifat ni benda yang lain daripada zat. Sifat dengan makna ma'ada zat, sesuatu yang lain pada zat. Jika wujud itu diri zat, orang tak panggil sifat. Sebab dia zat. Sifat ni mesti benda yang lain daripada zat.
Bagaimana putih ni lain daripada tisu. Putih ni pemahaman lain, tisu ni pemahaman lain. Erti putih lain daripada erti tisu. Jadi sifat ini pada istilah ialah sesuatu yang lain daripada zat. Tapi bila kita kata wujud itu diri zat yang maujud, maknanya dia bukan sifat lah. Itu nak khabar. Bila dia merujuk pada diri zat, maknanya dia bukan sifat. Dah kenapa kita bilang sifat? Imam Sya'ri kata, dibilang juga atas jalan bermudah-mudah. Ambil senang lah. Bermudah-mudah ni makna kira mudah. Sebab apa? Kerana pada takbir, pada kalam, kita sebut sesuatu itu ada. Kita sifatkan sesuatu dengan wujud. Pada ibarah, pada kalam, pada ayat. Pada ayat kita khabar. Al-masjidu mawjud. Masjid itu ada. Al-kitabu mawjud. Kitab itu ada. Maka kita mensifatkan ada pada kitab. Kita sifatkan ada pada masjid. Apabila kita sifatkan pada percakapan, maka boleh dan sah kita sifatkan wujud kepada sesuatu. Atas jalan dia panggil tasamuh. Kira mudah. Tak apalah. Kerana pada percakapan pun kita kata sesuatu tu bersifat dengan ada. Sesuatu tu ada makna kita sifatkan ada pada sesuatu. Maka boleh kita panggil dia sebagai sifat. Panggil atas jalan kira mudah. Kira mudah dan bermudah-mudah. Itu nak khabarnya lah. Okey, ni perbahasan ni bukan fardu ain dah ni. Ini perbahasan adakah al-wujud nafsul mawjud atau ghairul mawjud. Tu perbahasan tu bukan fardu ain dah. Tak penting. Yang penting kena kata Tuhan ada. Kena yakin Tuhan ada je. Lepas tu ada Tuhan tu sifat benda. Tu dah tahu pun nak apa tu. Nampak tak? Kalau kita tak faham pun. Benda pula ustaz ni cerita sekejap ada sekejap tak ada. Ada pula tak ada. Tuhan itu ada itu tiada. Guna pula pening tu. Tak usah pening lah benda gini. Yang pentingnya kita yakin dan iktikad Tuhan itu ada. Kemudian ada tu sifat benda tu, itu syukur dah. Kita tak tahu pun tak apa. Tapi tahu alhamdulillah. Kalau boleh faham, boleh tahu alhamdulillah. Makna otak kita tu getah lagi. Boleh takak lagi ilmu-ilmu hak daqaik ni. Okey. Baik. Jadi Imam Sya'ri kira wujud sebagai sifat atas jalan bermudah-mudah. Kira mudahlah sebab pada percakapan kita panggil sesuatu itu maujud, kita sifatkan dia dengan wujud, maka boleh kita kata dia bersifat dengan wujud. Kesimpulan. Bagi pendapat ini, ketika mana zat itu disifatkan dengan wujud pada lafaz. Ni. Yakni ketika menyebutnya seperti dikatakan zat Allah itu maujud, yakni wujud, maka ia pun mengiranya sebagai sifat. Kan kita katakan zatullah maujud, Allah maujud, Allah itu ada. Ada bila kita boleh nisbahkan ada pada Tuhan, kita sifatkan ada pada percakapan kita, maka dikiralah dia betul sebagai sifat. Maka boleh kira sifat lah. Sebab pada percakapan pun kita sifatkan Tuhan dengan wujud. Maka wujud kita kira sifat atas jalan mudah. Okay. Menurut pendapat lain, wujud itu adalah sifat tambahan ke atas zat. Mana sifat sungguh. Sifat tambahan ni sifat yang lain daripada diri zat. Maka tidak ada tasamuh. Maka membilang wujud sebagai sifat tu bukan mudah-mudah lah. Memang bilang sungguh. Bukan atas jalan tasamuh, bukan atas jalan bermudah-mudah. Kerana wujud pada pandangan kedua, ni pandangan lain pula ni. Wujud itu benda yang lain daripada diri maujud, diri zat. Zat satu, sifat wujud tu pula benda hak lain, hak faham, lain daripada pemahaman zat. Maka kita kira sifat wujud tu sebagai sifat, itu betul. Itu dah kena dengan takrif sifat. Tidak ada tasamuh bermudah-mudah pada membilangnya sebagai sifat. Kerana wujud itu sudah semestinya sifat. Dan inilah pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka dia bilang, wujud ini ialah sifat. Sifat. Jadi sifat dalam masalah ini, sebahagian ulama menyatakan bila begitu,
dia sifat kategori mana? Sifat kategori mana? Ada kata dia ini sifat kategori sifat dia panggil amrun i'tibari, sifat i'tibariyah, i'tibari. Ada mengatakan dia atas dia sifat hal. Dia sifat hal. Apa maksud dia? Sekarang ni wujud ini di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari al-wujud nafsul mawjud. Itu satu. Yang kedua ialah wujud itu amrun i'tibari. Dia panggil sifat i'tibari, sifat jenis reti. Ni yang ditarjihkan oleh Sa'duddin Taftazani, hak ni lah. Dia mentarjihkan bahawa dia itu termasuk daripada amrun i'tibari. Perkara yang hanya reti. Ada sebahagian meletakkan wujud ni sebagai hal. Dia panggil hal. Hal ni kita sebut dahulu sesuatu yang duduk tengah antara ada dan tak ada. Nampak tak? Jadi ulama kalam dia kata ada satu benda, satu pembahagian, satu jenis yang mana nak kata ada pun tidak, nak kata tak ada pun tidak. Di tengah-tengah antara ada dan tidak. Dipanggil hal. Jadi ada tu, wujud itu duduk tengah-tengah. Tapi kita tak kata dia ada. Nak kata tak ada langsung pun tidak. Dia sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Dipanggil hal. Jadi, dia panggil dalam sifat ini, kalau wujud dipanggil hal nafsiyah. Sebab dia sifat wujud. Dia akan satu lagi dalam perbincangan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu dipanggil hal ma'nawiyah. Jadi ini hal nafsiyah sebab hal yang tidak bergantung kepada sebab lain. Dia hanya merujuk kepada diri zat sahaja. Ini pun kita tak panjangkan perbincangan lah. Sebab ini perkara-perkara yang bukan daripada fardu ain dah ni. Dan kesannya pun tak ada apa kita nak i'tikad kerana pun tak ada masalah. Yang penting i'tikad Tuhan ada. Nampak tak? Dia nama ada tu sifat hal ke, amrun i'tibari ke, diri zat ke. Itu perkara-perkara yang khilaf ulama ahli kalam. Okay. Di sana terdapat banyak pendapat lain lagi beserta dalil-dalil bagi pendapat tersebut. Ada lagi pandangan lain. Antaranya ialah menyatakan bahawa beza wujud qadim dengan wujud hadis. Wujud qadim itu nafsul mawjud. Wujud hadis itu ghairul mawjud. Nampak? Mereka membezakan antara wujud yang qadim dengan wujud yang hadis. Terdapat banyak pendapat-pendapat lain lagi beserta dalil-dalil bagi pendapat tersebut. Tetapi tidak sempat waktu untuk menyebutnya di sini. Tak sempat waktu mana tak sesuai lah. Dalam kitab kecil dia ini, pengarang nak bincangkan di sini. Bahkan orang mukallaf tidak perlu kepada perbincangan tu. Tak perlu pun. Ada sebahagian daripada perbincangan ahli kalam ni sebenarnya ulama letak tu sekadar perbincangan ilmiah di kalangan ahli. Tapi kadang bila baca kitab mengaji, kita bacalah. Tapi kalau tak faham pun situ, jangan jadi putus asa, putus angin tak. Dia benda tu kena faham. Ada benda yang dalam perkara kitab akidah ni yang perlu difokuskan. Ada perkara yang disebut atas dasar perbincangan ilmiah. Dan kalau kitab mudah sangat, boleh baca seorang, tak payah mengaji lah. Nampak? Jadi ulama' dalam kitabnya mereka kadang letak-letak perkara yang ada faedah, ada manfaat kepada penuntut ilmu. Orang yang nak mencari lebih lagi, maka diselitkan perbincangan. Jadi yang untuk orang mukallaf, untuk kita beriktikad, untuk kita pegang, kadang-kadang perkara itu tidak wajib pun. Tak masuk dalam fardu ain pun. Bahkan mukallaf tidak perlu pada perbincangan tu. Jadi kalau lekat, tak faham, payah situ, tak apa. Biasa saja. Kita belajar lagi, mungkin kita lebih faham. Lagi belajar ulang, kita akan nampak. Memadailah mereka beriman dengan wujudnya Allah. Dan ia tidak wajib beriktikad sama ada wujud itu diri zat atau selainnya. Lepas tu kita nak iktikad sifat wujud ni ialah diri maujud, diri zat ke atau lain daripada zat. Kemudian lain daripada zat itu dia sifat hal ke sifat amrun i'tibari. Tak perlu.
Tak tahu pun tak ada masalah. Dia tu kategori mana. Kerana hal ini tidak disuruh oleh syarak. Syarak tak suruh. Perkara ini juga tidak dibincangkan oleh para sahabat. Sahabat pun tak bincang. Dan tabi'in, serta tabi'in ulama' salah pun tak bincang. Perbincangan kalam ni datang kemudian. Tapi salah tak? Tak salah. Dia perbincangan ilmiah, perkembangan ilmu. Tak salah pun. Dan tabi'in tidak dibincangkan oleh sahabat dan tabi'in. Semoga Allah meredai ke atas mereka semuanya. Okay. Jadi kita dah habis sifat wujud kan. Sifat wujud. Seterusnya kita masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu kategori sifat salbiyah. Sifat yang kedua ialah qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, yang kelima ialah qiyamu ta'ala binafsih. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Dan sedia kekal bersalahan Allah dengan yang baharu dan berdiri Allah dengan sendirinya, yakni dia tidak berhajat kepada tempat dengan makna zat, dan juga tidak berhajat kepada pencipta. Kata syarih, sifat kedua ialah qidam. Sifat wajib yang kedua yang kita bilang ialah sifat qidam. Ia merupakan sifat salbiyah yang pertama. Ini kategori sifat salbiyah. Tak ada nafsiyah sesat. Nafsiyah saja. Masuk kategori yang kedua sifat salbiyah. Yang pertama sifat salbiyah ialah qidam. Ia merupakan sifat salbiyah yang pertama, yang menafikan perkara yang tidak layak ada pada zat yang tinggi. Ini takrif bagi salbiyah. Mana? Apa itu sifat salbiyah? Kita dengar sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat penafian. Sifat yang menafikan perkara yang tidak layak. Sifat yang artinya penafian perkara yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna sifat salbiyah. Okay. Qidam yang dinisbahkan kepada Allah ditakrifkan. Okey, sekarang ni qidam. Apa takrif qidam? Qidam yang dinisbahkan kepada Allah. Dikait qidam yang nisbah kepada Tuhan ni. Kenapa? Sebab qidam ini, makna kalimah qidam ni ada makna lain. Sebagaimana akan disebut. Tapi bila sebut Allah Ta'ala qadim, Allah bersifat dengan qidam. Qidam ni, nisbah Tuhan itu apa erti dia? Ditakrifkan dengan tiada awal bagi wujudnya dan tiada permulaan baginya. Qidam tu makna tiada awal, tak ada mula. Tengok. Bila kita kata apa makna qidam? Tak ada mula bagi wujud. Kita telah menggunakan perkataan tak ada, tak ada tadi. Tiada permulaan bagi wujud. Tiada tu. Tu makna salb. Itu makna nafi salb. Dalam salbiyah ni kita akan nampak lagi makna dia ialah penafian. Apa makna qidam? Tiada awal. Apa makna baqa'? Tiada akhir. Apa makna qiyamuhu binafsih? Tiada berhajat kepada pencipta dan tempat. Apa makna wahdaniyah? Tiada berbilang. Apa makna mukhalafah? Tiada sama. Tiada. Nampak? Jadi itu orang panggil sifat salbiyah. Sifat yang maknanya penafian. Makna reti bagi sifat itu ialah tak ada. Tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada bersamaan, tidak ada berbilang, tidak ada berhajat. Nampak? Faham ? Itu makna salbiyah. Okay. Maka qidam ini tiada awal bagi wujudnya dan tiada permulaan baginya. Wujud Tuhan tak ada mula. Wujud Tuhan tak ada mula. Makna ada dia tu macam mana? Ada dia sedia kala. Ada dia itu tak ada mula dengan maksud dia sedia ada. Tu qidam kata sedia tu. Kita ni ada, kita ada mula.
Ada makhluk ni ada mula. Bahkan alam ini ada mula alam ni. Ahli sains dapat tahu usia alam dah. Usia alam dia tahu. Usia alam ini berapa bilion tahun dia dapat tahu. Makna apa? Bila tahu usia makna ada mula. Tahu usia. Kita umur berapa? Kita umur 50 tahun. Oh, macam mana boleh tahu 50 tahun tu? Ada mula tu. Kalau tak ada mula, boleh ke panggil kita khabar umur berapa? Boleh tak? Tak? Boleh. Tok Imam umur berapa? Tok Bila umur berapa? Pak Mak umur berapa? Dia tak boleh khabar umur kalau tak ada mula. Dia boleh khabar umur tu sebab dia tahu ada mula. Mulanya lahir tahun berapa? Boleh lah kira umur. Dah kalau dia awal tak ada, nak kira umur macam mana? Tak boleh kira umur. Jadi alam ni dia ada umur dia. Maknanya alam ni diiktiraf bahawa ada permulaan dia. Jadi wujud alam ada mula. Allah Ta'ala wujud Tuhan tak ada mula. Itu bezanya. Itu beza wujud alam dengan wujud kita. Ada orang dia kata marah. Tak boleh kata kita wujud makhluk wujud. Dah tak boleh kata wujud macam mana kita ni ada. Dia kata kalau kita kata kita wujud, kita telah mensyirikkan Allah. Kerana wujud sifat Allah. Bila kata-kata makhluk ni wujud, maka kita telah mengambil sifat Allah. Ni orang tak faham. Wujud yang dinisbah pada Tuhan itu ialah wujud mutlak. Wujud yang tiada permulaan. Adapun wujud makhluk ni orang tak nafi. Hak nafi ni golongan sufsutaiyah. Sofis. Orang hak nafi hakikat ni. Ni tak betul je ni gini ni. Kalau dia cakap pun maknanya dia cakap bukan berpijak pada realiti. Dia kata tak ada mana dia tu cakap tak ada. Dia yang kata alam tak ada. Dia tu ada tak? Tak ada. Maknanya tak payah bakar perkataan dia. Jadi yang salahnya apabila kita kata wujud kita sama wujud Tuhan, waktu syirik tu. Adapun kita mengiktiraf ada wujud selain Allah, itu tidak syirik. Tapi wujud makhluk ni wujud ada mula. Waktu hakikatnya lah kewujudan kita ni ada permulaan. Wujud Allah wujud tiada permulaan. Ni ada juga marah. Tak boleh kata kita ada. Kalau kita kata kita ada, kita pakai sifat Tuhan. Kita telah mengambil sifat wujud Tuhan. Ni salah faham pada ilmu akidah ni. Okey. Jadi kidam ialah tiada awal bagi wujudnya. Wujud Tuhan tidak ada awal. Dan tiada permulaan baginya, tak ada mula. Sebab itu persoalan. Dalam satu hadis, Nabi kata syaitan akan datang mengacau anak Adam dalam solatnya. Maka dia akan berfikir, siapa yang menjadikan alam? Allah. Lalu syaitan akan membisikkan kepadanya, siapa yang menjadikan Allah? Siapa yang menjadikan langit? Allah. Siapa yang menjadikan bumi? Allah. Siapa yang menjadikan alam? Allah. Dan syaitan akan, siapa yang menjadikan Tuhan? Bila begitu maka hendaklah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu minta berlindung daripada syaitan yang direjam. Dan orang pun kadang-kadang imai mikir. Kenapa? Kerana tak faham bagaimana pendalilan dan ilmu akidah ni. Persoalan, dia kata kalau alam ni dibuat oleh Tuhan, dah siapa yang buat Tuhan pula? Dia pun buat Tuhan ni. Syaitan kadang dia mari bisik itu. Kalau kita tidak ada asas ilmu akidah, akan mikir, betul juga. Alam ni kan takkan ada sendiri. Dah siapa yang buat Tuhan? Jawapannya, tak betul tu. Tak betul. Persoalan siapa buat Tuhan tu tak betul. Sebab apa? Lagi takkan habis soalan tu. Siapa buat Tuhan? Katakanlah Tuhan lain. Dah siapa buat Tuhan tu pula? Tuhan lain pula. Dah siapa buat Tuhan tu pula? Tuhan lain pula. Dah siapa buat? Dah habis. Tak habis. Jadi bila dah habis ni, dia panggil tasalsul ni, tahu dah, confirm dah tak betul dah. Pertanyaan dan pemikiran itu tak betul dah. Dah, macam mana hakikatnya? Hakikatnya, Allah tidak diadakan oleh sesuatu sebab dia telah ada sedia kala. Wujud dia itu qadim. Bila qadim maknanya sedia ada. Bila sedia ada, kenapa ada perlu kepada sesuatu yang mengadakan? Sesuatu yang mengadakan ni asal benda tak ada, baru buat. Allah Ta'ala hakikat wujudnya ada sedia kala.
maka dia wujud tanpa diadakan oleh sesiapa kerana dia telah wujud sedia kala. Nampak tak? Dia wujud dia itu sedia kala. Dan munasabah bab dia Tuhan lah. Kalau kita makhluk ni, memanglah kalau tanya ada sendiri tu pelik. Atas balik rumah, atas meja siap dah Neslo secawang. Lepas tu kata, guana Neslo cawang tu ada sendiri. Tak ada kata gitu. Ada sendiri. Masuk dalam rumah ada dah donat atas meja. Mari mana donat? Dia ada sendiri. Memang orang tak terima sebab apa makhluk. Tapi Allah Ta'ala Tuhan, dia Tuhan kan? Takkan dia dijadikan oleh sesuatu. Jadi kewujudannya itu wujud yang mutlak, wujud yang tidak diadakan oleh sesuatu. Maksud kidam. Maksud kidam. Ni sikit lagi eh. Maksud kidam bagi yang baharu. Okey, tadi dia kata kidam nisbah Tuhan. Maksud kidam bagi yang baharu, makhluk pula bererti tempoh masa yang lama. Dan ia ditempohkan selama setahun. Okey. Perkataan kidam ini ialah bahasa Arab pada makna ada dengan makna lama. Bila kita kata al-masjidu qadimun. Masjid ini lama. Masjid ini lama. Apa maksud lama? Qadim. Oh, masjid qadim. Jangan kejut gitu. Kan Tuhan qadim. Ni pada bahasa ada kidam dengan makna lama. Hak ni tak apa. Kita guna pada makhluk. Dalam Quran pun guna. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urujunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan tempat terbitnya sehingga dah kembalilah dia seumpama pelepah tamar yang tua. Anak bulan kan? Dia lekok macam pelepah tamar. Dia belok. Asal-asal fasa bulan tiba-tiba lama-lama habis bulan dia anak bulan dia macam ada bulan sikit balik. Seumpama pelepah tamar yang tua, yang melengkung bekok. Jadi itu dikata kal urjunil qadim, seperti pelepah tamar yang tua. Oh, pelepah tamar qadim juga. Qadim dengan makna lama. Kitabun qadim. Kitab lama. Kitab lama. Jadi pada bahasa bagi kidam, bagi baharu, makhluk pula bererti tempoh masa yang lama. Dan ia ditempohkan selama setahun. Pada istilah syarak, istilah fiqh, bila kata sesuatu tu lama, umur dia berapa? Umur dia setahun dan lebih. Oleh itu, kalau anda berkata setiap orang daripada hamba-Ku yang qadim adalah merdeka, maka mana-mana yang menjadi hamba setahun ke atas adalah merdeka. Ini contoh dalam masalah fiqh. Kalau kita kata hamba-hamba-Ku yang qadim, aku merdekakannya. Jadi kita ada ramai hamba. Perkataan kita, hamba-hamba-Ku yang qadim, aku merdekakan. Hamba yang umur setahun lebih dengan kita baru jadi termerdeka. Pada istilah fiqh, kidam itu maknanya merujuk pada tempoh masa setahun dan lebih. Maka mana-mana yang menjadi hamba setahun ke atas adalah merdeka. Menurut ijma' adalah harus menyebut perkataan qadim kepada Allah kerana terdapat setengah riwayat berkenaan al-asma' al-husna menyebut kidam sebagai ganti perkataan al-awwal. Okey, sekarang ni isu ni banyak orang pertikaian lah. Sekarang ni ada ke dalam nas kita kata Tuhan qadim, boleh ke sebut Tuhan qadim? Jadi golongan sebahagian yang tak mau faham ke ataupun malah membaca ke ataupun memang ada meletakkan mind block. Dia kata tak boleh. Qadim ni istilah falsafah, dia kata. Qadim ni istilah falsafah. Nampak? Jadi golongan ini sebenarnya dia tidak mahu menerima keterbukaan dan dia tidak faham asas dalam lughah dan asas dalam ilmu. Sekarang ni ulama' ijma'. Pertama pengarang kita kata ijma' para ulama'. Perkataan ataupun nisbah Tuhan yang qadim dah ada pada kalangan ulama' salaf. Mereka tidak pertikai mensifatkan Tuhan dengan sifat qidam. Satu. Kalau kita nak tengok pada nas ko, dalam nas hadis pun disebut wa mulkikal qadim, wa sultanikal qadim. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi doa antaranya ialah wa sultanikal qadim. Penggunaan lafaz al-qadim tu
dinisbah kepada kerajaan Tuhan, dinisbah pada kudrat Tuhan itu. Penggunaan tu ada. Dan juga ada dalam riwayat berkaitan dengan Asmaul Husna. Riwayat ini antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah. Dia menggantikan kalimah al-awwal dengan al-qadim. Jadi tak ada masalah apabila kita nak menisbahkan sifat qidam kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Menurut pendapat yang tahqiq, yakni pendapat yang kuat bahawa qadim dan azali adalah sama makna, iaitu yang tidak ada awal baginya, sama ada perkara yang jenis ada atau jenis tiada. Okey, ni kita faham dah tadi. Perkara yang jenis ada dan jenis tiada. Kita faham dah tadi antara wujudi dengan subuti kan. Hak ada sungguh dan hak sungguh saja hak tak ada. Okey. Sekarang ni isu pula, adakah qadim dan azali ni sama makna? Pandangan yang paling kuat sama saja. Bila kata Tuhan tu qadim, Tuhan juga azali. Sama. Qadim dan azali sama makna saja. Sama ada kita nak sifatkan sesuatu yang ada atau sesuatu yang jenis tak ada, tapi jenis reti faham saja, sama saja boleh. Qadim dan azali. Sebahagian ulama berpendapat bahawa perkataan qadim itu merujuk kepada perkara yang jenis ada yang tiada awal bagi wujudnya. Ni pandangan kedua. Pandangan kedua kata, ini pandangan pertama. Pandangan kedua kata ada beza antara qadim dan azali. Apa beza dia? Qadim itu merujuk kepada perkara yang jenis ada yang tak ada awal. Itu panggil qadim. Zat Tuhan ada kan? Maka zat Tuhan kita panggil qadim. Zat Tuhan kita panggil qadim. Sebab dia jenis yang ada. Sementara azali pula bererti sesuatu yang tidak ada awal baginya secara umum. Sama ada perkara yang jenis ada atau jenis tiada. Okey, di sini azali ni lebih umum. Dia merujuk kepada sesuatu yang tiada awal. Sama ada sesuatu itu ada atau sesuatu itu tak ada. Boleh faham saja. Jadi dia punya hubungan kait ni, alaqah dia dipanggil umum khusus mutlak. Azali itu umum, qadim itu khusus. Azali ni sifat ataupun kita sifatkan kepada sesemua perkara. Sama ada perkara itu ada atau tak ada, perkara yang tidak ada awal. Contoh kita kata apa? Kita nak kata sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu, sifat kaunuhu qadiran tu, sifat Tuhan tu qadim ke azali? Kita panggil azali saja, kita tak panggil qadim. Sebab apa? Sebab kaunuhu tu bukan sifat jenis ada, sifat jenis faham reti. Dia sifat hal ataupun amrun i'tibari saja. Okey, sifat kudrat Tuhan qadim ke azali? Qadim dan azali. Bila kata dia qadim, dia tentu azali. Sebab qadim lebih khusus daripada azali. Boleh dapat beza tu. Maknanya kalau benda itu jenis ada, kita panggil dia azali pun boleh, panggil dia qadim pun boleh. Tapi kalau benda itu jenis tak ada, yang mana benda tu tak ada awal. Keadaan Tuhan berkuasa, kaunuhu qadiran tu. Tak, qadim ada awal tak? Tak ada awal. Dengan maksud dia itu sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu tiada awal. Tapi kita tak panggil qadim kerana dia bukan jenis ada. Dia jenis yang faham reti, maka sifat itu dipanggil azali. Kaunuhu qadiran itu azali. Azali. Baik. Jadi di situ perbezaan pandangan kedua ni membezakan antara qadim dan juga azali. Bila sebut qadim, benda hak ada sahaja yang tak ada mula. Ada tapi dia tak ada mula, panggil qadim. Kalau azali umum, benda yang sama ada atau tak ada yang tak ada mula, kita panggil sebagai azali. Sementara azali pula bererti sesuatu yang tidak ada awal baginya secara umum, sama ada perkara yang jenis ada atau jenis tiada. Ini juga ni kita tak tekan panjang lah sini. Maknanya kalau
tak berapa cerak lagi pun tak ada masalah. Dia bukan perkara yang dianggap sebagai yang fardu ain ataupun yang dituntut untuk kita ketahui ni. Ini termasuk daripada ilmu usuluddin yang mana bukan menjadi kewajipan atas setiap orang ni. Cuma kalau kita tahu, kita faham, alhamdulillah. Okay, seterusnya ialah sifat baqa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Tak ada Kalau tidak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.